Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Tuduh PH Komunis, pemimpin PAS diminta bertaubat. Pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah Nasional Ustaz Zulkarnain Abidin berkata, PAS Parti Tunggang Agama dan pemimpin mereka adalah lebay. Pasal apa? Pasal bercakap ikut sedap mulut, pantang boleh mikrofon, merapu selalulah. Lebaylah katakan. Ya, aku tahulah, bukan semua lebay merapu. Tapi lebay Parti Tunggang Agama ni memang kaki merapu. Bukan takat merapu, meraban lagi, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Terkini, kata Zulkarnain, pemimpin parti itu berkata, Pakatan Harapan bawa agenda komunis. Ini lebay, bagi tahulah. Apa agenda komunis yang PH bawa? Takat kata macam tu, siapa pun boleh kata. Soalnya, beliau dipercayai merujuk kepada ucapan Ketua Penerangan PAS Pusat Kamaruzaman Muhammad ketika berkempen di pilihan raya Negeri Melaka baru-baru ini. Zulkarnain menyatakan 3 contoh mengapa menggelar PAS sebagai parti lebay tunggang agama. Pertama, orang lain buat haram, lebay buat halal. Kedua, baca ayat Quran, tala kat orang lain, lupa kat diri sendiri. Dan ketiga, sembang berjuang Islam tapi sokong pengkhianat. Zulkarnain tidak memperincikan maksud dakwaannya, namun kita dapat menangkap maksud beliau dengan mudah menerusi sedikit carian di internet. Baru-baru ini ketika berucap untuk kempen pilihan raya Negeri Melaka, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengulangi beberapa kenyataan sebelum ini bahawa kejayaan merampas kuasa daripada Kerajaan Pakatan Harapan pada hujung Februari 2020 yang lalu adalah secara demokratik dan aman. Kami mengambil langkah untuk membuat perubahan secara demokrasi. Mengumpulkan wakil-wakil rakyat. Belum melepas dengan UMNO. Tak cukup lepas dengan UMNO, mesti bersatu. Yang dimaksudkan demokratik itu ialah persekongkolan PAS dengan gerombolan pengkhianat keadilan diketuai Datuk Seri Mohamed Azmin Ali bersama pengkhianat bersatu pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin beserta UMNO dan GPS menumbangkan kerajaan yang diamanahkan oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Namun beliau mencemuh tindakan 4 bekas ahli Dewan Undangan Negeri Melaka yang menarik balik sokongan mereka kepada Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali itu sebagai ini sesuatu yang tidak bermoral. Kenyataan Hadi itu boleh ditafsirkan dengan mudah. Bila PAS buat ia baik dan halal. Bila orang lain buat ia jahat dan haram. Hadi dalam tulisannya bertajuk Terus Beristiqomah yang diterbitkan di Harakah Delhi pada 11 November 2021 menegaskan PAS tidak bergantung kepada ahli falsafah dan ilmuwan tanpa berpandukan hidayah, malah tidak terpengaruh dengan media murahan tanpa harga diri. Beliau memetik perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian kepada Allah dan taatilah kalian kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kalian. Kemudian jika kalian saling berbantah-bantah dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kalian mengembalikannya kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hal yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian dan lebih elok pula kesudahannya. Surah Al-Nisa ayat 59. Biarkan mereka menyalak sekuat-kuatnya laksana anjing dan serigala. Namun perjalanan kita terus beristiqamah bersama Islam dalam memimpin perpaduan umat dan menyelamatkan mereka dalam sebuah keluarga Malaysia, kata Hadi. Nampak tak bagaimana insan yang digelar Tuan Guru ini menghina para ilmuwan dan media yang tidak bersekongkol dengan parti itu? Sedangkan kita tahu yang sering kalah saman dan yang sering terpaksa meminta maaf ialah daripada kalangan pemimpin PAS dan media rasmi parti itu. Satu dunia sudah membaca berita bagaimana mangsa fitnah iaitu pemimpin amanah yang terlebih baik hati memaafkan para pemfitnah yang nampaknya tidak serik-serik ini. Kononnya PAS beristiqamah bersama Islam memimpin perpaduan
tuan umat dan menyelamatkan mereka dalam sebuah keluarga Malaysia. Namun pada pilihan raya negeri Melaka, PAS mengkhianati Barisan Nasional yang mendendangkan kerajaan keluarga Malaysia menerusi tindakannya bersama Bersatu yang dianggap sebagai pengkhianat oleh UMNO. Menyentuh mengenai dakwaan Pakatan Harapan membawa agenda komunis, Zulkarnain berkata bahawa sepanjang pengetahuannya, kawan rapat Parti Komunis adalah kawan Parti Tunggang Agama. Beliau dipercayai merujuk pada MCA yang telah menandatangani memorandum kerjasama dan pertukaran pada 18 Julai 2014 dengan Parti Komunis China. Malah naib Presiden MCA, Datuk Tan Teck Cheng, telah mengucapkan tahniah kepada Menteri Jabatan Perhubungan Antarabangsa Parti Komunis China, Song Tao, sempena ulang tahun ke-100 penubuhan parti itu pada Jun lalu. Nah, parti manakah yang berdekapan dengan komunis? Macam nilah. Aku nasihat lebay Parti Tunggang Agama, nak kempen pilihan raya, janganlah berbohong. Cakap benda betul. Bila hampa bohong, orang tahu hampa bohong. Aku kesian kat hampa. Dahlah bohong dapat dosa, undi pun hampa tak dapat. Sudah-sudahlah lebay, bawa bertaubatlah. Tegas Zulkarnain. Jom channel perturunkan hadis Nabi SAW yang sering digunakan oleh penunggang agama sebagai ingatan bersama. Tanda orang munafik itu ada 3, iaitu sekiranya dia bercakap, dia berbohong. Sekiranya dia berjanji, dia memungkirinya. Dan sekiranya dia diberikan amanah, dia mengkhianati. Hadis riwayat Al-Bukhari.